Nah, Imam Nawawi ni tepat rajak ulama. Mu orang kampung pun tak tanya pun. Nah, jadi benda khilafiyah terang dengan khilafiyah. Biar jujur. Jumhur ulama tak sebut sunat. Sebagian kecil ulama fiqh kata sunat kerana meraihkan hadis dhaif. Nah, tu orang panggil jujur dalam ilmiah. Nah, ni nak terang. Jadi tak asuh pendapat dia. Tak boleh gitu. Nak marah ke orang sapu muka. Nah, mana boleh. Orang tanya ulama afsar-afsar, Syekhul Al-Azhar, dia jawab lagu mana? Siapa yang tidak menyapu muka lepas semayang, maka semayangnya telah pun sah. Siapa yang sapu muka lepas pada semayang kerana mentaklidkan pada setengah ulama, maka pendapatnya semayangnya juga adalah sah. Siapa? Syekhul Azhar. Bukan ngaji Azhar 4 tahun baru. Faham? Jadi benda khilafiyah. Nah, kita pun tak kata sunat. Kita kata pandangan ulama. Nah, orang yang sapu muka jangan kata orang sapu tak sah. Faham? Bodoh saja. Orang yang tak sapu jangan marah pasal ada pandangan ulama. Benda khilaf. Hadis ada. Sebab ni banyak orang salah faham tentang hadis. Dia kata hadis ini bukan hadis sahih. Ledak sahih dah mana? Tak boleh beramal. Mu ambil mana tak boleh beramal. Nampak? Sahih dengan sah lain. Hadis ini tidak sah, baru tak boleh beramal. Kerana tak ada sanad. Rekaan orang maudhu'. Tapi hadis ini tidak sahih. Bila tidak sahih, kemungkinan hasan. Bila tidak sahih, kemungkinan dhaif. Bila dhaif, kata Imam Nawawi, ulama hadis, ulama fiqh kata boleh beramal. Patu awak mari mufti mana pun kata tak boleh beramal, tertolak. Nampak? Cuba kita Ibnu Salah. Ibnu Salah ni ulama besar dalam ilmu hadis. Dia kata boleh beramal. Selama bukan hadis yang direka orang, bukan hadis muka. Nah, tapi bukan untuk rukun-rukun dalam syarat, untuk sunat-sunat je. Nah, lepas tu hadis talqin, hadis adanya apa benda ni, sapu muka, tak ada masalah. Nah. 5 minit lagi. Apakah orang yang suka buat kotor dalam masjid? Dengan buang kulit tangan dan kulit kaki. Macam-macam dia ni. Nah, jenis yang duduk saja dak ini kulit gelupah, kulit kecabut, kulit kaki sambung dia tinggal tu. Nah, waktu orang qamat di tak depan. Mari kat belakang sujud atas tu. Bahan atas dari penuh dia kekek. Nah, orang ingat ke tika ke apa kulit kaki orang. Ayatnya. Hukumnya haram. Walaupun dia tidak najis, tapi masuk dalam benda yang mustahzarah. Benda yang nafsu tengok keji. Tak boleh. Nak buang juga bawa cetong. Faham tak? Apakah pandangan ustaz oleh pandangan orang tua-tua mengatakan sekiranya ingin mengadakan majlis kunduri kahwin lebih baik dibuat pada bulan naik? Apakah bulan yang sesuai pada pandangan ustaz? Kita sebut sama-sama lah, tidak ada sebarang ayat atau hadis yang sebut bulan ni afdal buat. Yang ada pandangan ulama. Nah, pandangan ulama. Ulama-ulama kebanyakan mengatakan afdal bulan Syawal. Apa? Ittiba'us sunnah. Nabi banyak nikah bulan Syawal. Tapi hadis Nabi tak sebut. Naklah kamu menikah bulan Syawal. Kalau boleh nikahlah bulan Syawal. Tak ada. Nah, pandangan ulama. Daripada apa yang berlaku di zaman Rasulullah. Nah, itu saja yang ada. Nah, bulan naik, bulan turun, tak penting. Nah, yang penting bila kita nikah, biarlah dia tu jangan tengah mari bulan. Nah, betulkah kata orang tua nak bertunang? Anak ambil, nak tunang anak, ambil hari bulan naik. Ada pula ni tunang, ni nikah. 1 hingga 15. Jika kita ambil hari bulan turun 16 hingga 30, tidak berapa elok. Adakah benar pendapat ini? Minta penjelasan. Benarkah suami isteri tidak hilang semayang? Baik. Dia kata hak tadi macam tadilah. Hak tadi nak nikah bulan naik bulan turun. Kau pandanglah bulan naik bulan turun pun tak. Maknanya sesuai dengan hari. Maknanya sebaik-baiknya hari Jumaat. Walaupun tak ada nak, kerana hari Jumaat penghulu segala hari. Dulu nikah Jumaat. Jadi dok lah. Dok bagi lain. Benarkah maknanya suami isteri tidak hilang air semayang? Dalam mazhab Syafi'i, setelah suami isteri batal air semayang.
Mazhab lain setuh kalau tidak ada nafsu, tak rasa seronok, tak batal. Ada rasa seronok baru batal. Dah. Soalan seterusnya. Apakah cara membasuh air kecil budak umur kurang 2 tahun di atas mozaik lantai rumah? Budak ni dah sampai 2 tahun, kecil atas mozaik dalam rumah dia. Baik. Tengok air kecil tu kadang-kadang mutawassithah, kadang-kadang mukhaffafah. Kalau mukhaffafah iaitu air kecil anak bayi laki-laki yang tak sampai 2 tahun, yang hanya ngopek susu mak dia saja. Tu mukhaffafah. Dia kecil atas latar, atas kapek, atas seming, atas mozaik. Ambil kain, letak atas air kecil. Nah, air kecil tu akan lekat di kain. Kain ni lekat dengan bukan kain wet lu. Dan bukan kain jogjet. Lekat kain jersey, kain kapak. Nah, kain batik, kain lama-lama. Letak gitu, dia akan pindah. Bila kita akak kain, dia akan tinggal lembab. Betul tak? Takkan kering ni. Mesti ada lembab itu. Air banyak tadi, lekat kain dah. Hak lembab tu kita renjis. Dengan tangan. Banyak mana renjis? Serata seluas kawasan lembab tu. Luas cekang, renjis kodos cekang. Faham tak? Lepas tu, ada apa? Bersih jadi. Nah, kalau mutawassithah, air kecil lain pada kanak-kanak laki-laki ni. Air kecil budak perempuan, air kecil orang dewasa, air kecil kucing. Nah, kena dengan air lalu ke dia. Akak dulu najis dapat tak ada lemak, lepas tu tinggal basah dia saja, kena jiru air lalu. Air lalu payah nak lalu buat dia dalam rumah-rumah besar. Nah, dah tubik tak keluar, masuk dalam bilik dah pula kalau air lalu. Kalau rumah kampung, lubang latar, lalu kot lubang latar. Lubang latar. Ni jadi sutir rumah. Bila jadi sutir rumah, dimaaf dak wajib basuh air lalu, ambil sapak kering, gahar dengan kain sapak kering, lepas tu letak air bersih. Letak air bersih 3 kali letak. Letak yang pertama, ambil kain pula pekuk. Biar kering, ambil air yang kedua, letak pula atas tu air bersih. Ambil pula dengan kain bersih. Nah, akak yang 3, letak kali yang 3 air bersih, letak pula kain akak. Dimaaf pada syarak. Faham? Ada orang tidak pernah air lalu juga. Dah kalau ada kapek ada, lapiknya merobok, lapiknya tu pula akak pula. Sekarang hari pun. Nah orang dok-dok orang. Kira nak kecil, esok kecil pula mampu perah gitu. Nah. Kalau mabuk pergi candak sutong sengaja, nak kira guan ni boleh semayang tak? Jadi pasal minggu lepas kita cerita kalau mabuk sengaja, batal semayang. Nah, dah kalau mabuk tak sengaja, batal juga semayang. Dia gini, bukan mabuk sengaja tak sengaja masalah batal. Masalah dosa tidak. Kita sengaja mabuk, minum arak, bahan ekstasi, pil kuda, bahan ganja apa semua, minum arak, brandy, whisky tadi, mabuk, maka kita berdosa dengan sebab mabuk tu. Minum dosa dah. Lepas tu mabuk dosa, 2 kali dosa. Dah kalau dah mabuk dosa juga. Pasal alat tu tujuan untuk memabukkan. Nah, tapi baru secarang tak mabuk lagi. Kalau bir, brandy, botol tang tau. Nah, katakan bir ni sebotol baru mabuk. Nah, dia baru minum secarang cek tak mabuk lagi. Nah, hukumnya haram dah. Ma aksuru haramu wa qaliluhu haram. Kalau kita minum banyak, ma askara qaliluhu, ma askara kathiruhu wa qaliluhu haram. Kaedah kita, kalau benda tu banyak jadi mabuk, maka sikit haram dah. Tu kaedah. Baik. Balik pula sini. Dia kata dah kalau kita pergi laut, nak pergi candak, kan kita sengaja pergi candak tu. Nah, kan kita sengaja pergi. Dah kata kalau kita mabuk, boleh semayang tak? Kalau mabuk, batal semayang. Batal ni blok. Nah, tapi dosa tak mabuk, candak. Tak maksud, tak dosa. Sebab bukan dia nak pergi mabuk, dia nak pergi candak. Yang dosa bagi candak ni, dia nak pergi mabuk. Dia tak mahu candak. Dia gitu. Faham tak apa? Seorang yang bunuh diri patut ditanam di kuburkah atau di luar pagar kubur? Tolong jelaskan. Jawabnya, menurut pandangan mazhab Syafi'i dan ulama-ulama yang sependapat dengan mazhab Syafi'i, orang yang bunuh diri, dia tidak berintikad bunuh diri itu halal. Nah, maka hukumnya dia masih lagi beriman, tetapi derhaka kepada Allah dan dijanjikan dengan azab yang sangat pedih. Nah, hukumnya tak jadi kafir dia mayat dengan bunuh diri.
ditanam di perkuburan orang Islam juga. Cuma setengah